Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fahmi. Korang dah tengok video tadi kan? Video tu cerita sikit lah mengenai cara seorang ahli fizik yang bernama Sir Isaac Newton menjumpai graviti. Jadi video tu sekadar kita nak ingat balik lah bagaimana asal usul graviti tu. Jadi sekarang ni saya nak berkongsi dan bercerita sikit lah mengenai pecutan graviti dan jatuh bebas yang ada dalam bab 11 buku teks sains tingkatan 4. Okey, kita dah belajar yang daya graviti adalah daya yang akan menyebabkan sesuatu objek itu akan sentiasa jatuh ke bawah, dan semasa objek itu ditarik oleh daya graviti, dia akan mengalami keadaan yang dipanggil sebagai pecutan graviti. Dan simbol bagi pecutan graviti adalah G, dan nilainya di permukaan bumi adalah 10 meter per saat. Jadi macam mana kita nak tentukan pecutan graviti ni? Okey, jadi kita boleh rujuk eksperimen 11.1 dalam buku teks sains tingkatan 4 muka surat 240 untuk kita kira nilai pecutan graviti. Okey, baiklah. Ini adalah contoh pita detik yang kita akan dapat apabila kita menjalankan eksperimen 11.1. Jadi pita detik ni adalah hasil akhir dia. Jadi macam mana kita nak kira pita detik ni? Okey, jadi first kita kena tahu laju awal dia, iaitu yang ni. Jadi dia dah beri kat sini sasaran untuk laju awal adalah 2 cm. Jadi kita ambil 2 cm ni dan perkan dengan masa 1 detik, iaitu 0.02 saat. Yang sebelum ni kita dah belajar dalam bab 11.1 dulu. Kenapa dia jadi 0.02 saat? Okey, jadi bila kita kira, kita akan dapat jawapan dia 100 cm per saat. Seterusnya kita kira pula dia punya laju akhir. Dalam rajah dia bagi sasaran untuk laju akhir adalah 4 cm. Jadi sama je macam tadi, kita ambil 4 cm dan perkan dengan 0.02 saat. Dan jawapannya bila kita kira akan dapat 200 cm per saat. Dan seterusnya kita kira pula dia punya jumlah selang masa. Jadi kat sini dia ada 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kita darabkan 5 dengan 0.02 saat. Jadi bila kita kira akan dapat jawapan dia 0.1 saat. Dan last sekali kita ambil dia punya laju akhir dan laju awal, dan kita tolakkan dan perkan dengan 0.1 saat. Jadi kita akan dapat jawapan dia 1000 cm per saat. Okey, tapi biasanya nilai pecutan graviti disebut dalam unit meter. Jadi macam mana kita nak tukar? Caranya kita 1000 cm tadi kita bahagikan dengan 100. Jadi bila kita kira dapatlah jawapan 10 meter per saat. Okey, baiklah, kita masuk pula ke topik seterusnya, iaitu jatuh bebas. Jadi suatu objek itu dikatakan mengalami jatuh bebas apabila dia jatuh hanya di bawah tindakan daya graviti. Jadi sebagai contoh, selai kertas yang jatuh, kita tak panggil dia sebagai jatuh bebas lah, kerana gerakannya tu ataupun jatuhannya itu dipengaruhi oleh rintangan udara. Okey, objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Okey, tapi jatuh bebas ni hanya akan berlaku dalam keadaan vacuum sahaja, iaitu di suatu ruang yang tiada udara. Okey, kita boleh tengok eksperimen jatuh bebas ni. Eksperimen ni dijalankan dalam keadaan vacuum dengan cara menggunakan dua objek yang berlainan saiz dan bentuk. Jadi seperti yang saya cakapkan tadi, objek yang jatuh bebas ni dia ada pecutan graviti yang sama
tanpa mengira saiz dan bentuk. Okey, jadi kita boleh perhati eksperimen ni. Okey, perhati dia. Okey, kita boleh tengok yang kedua-dua objek itu jatuh pada waktu yang sama. Jadi bermakna dia mempunyai nilai pecutan graviti yang sama walaupun berlainan saiz dan bentuk. Jadi kita panggil keadaan ni sebagai jatuh bebas. Okey, kita boleh tengok sekali lagi eksperimen ni. Okey, kita perhati. Okey, kita boleh tengok dia. Okey, baiklah, kita tengok pula untuk graf gerakan bagi objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Jadi dalam rajah ni kita boleh tengok yang sebelum objek tu jatuh, dia berada dalam keadaan pegun. Bermakna dia tiada hal laju. Laju dia adalah sifar. Tapi apabila objek tu dia jatuh, dia akan mengalami pertambahan hal laju secara seragam. Okey, untuk kita lebih nampak, kita boleh buat graf yang macam kat bawah ni. Okey, kita boleh tengok yang sebelum objek tu jatuh, laju dia adalah sifar. Bila objek tu jatuh, dia akan mengalami pertambahan hal laju. Kita boleh tengok yang garisan biru tu dia bertambah ke atas. Bermakna laju dia bertambah secara seragam. Okey, jadi untuk kita tahu nilai pecutan graviti, kita boleh tengok dia punya kecerunan. Jadi kecerunan itu menentukan dia punya pecutan graviti. Okey, seterusnya kita tengok pula bagi graf sesaran masa. Dia lebih kurang dia macam tadi. Okey, sebelum objek tu dilepaskan atau sebelum objek tu jatuh, sesaran objek itu adalah sifar. Objek dengan kata lain, objek itu berada dalam keadaan pegun lah. Okey, jadi bila sebaik-baik sahaja dia jatuh, objek itu akan bergerak dengan hal laju yang kecil. Kita dah tengok keadaan ni dengan nilai kecerunan yang lebih kecil. Dekat sini. Okey, tapi bila dia jatuh bebas, objek itu akan bergerak dengan hal laju yang lebih besar daripada hal laju yang awal tadi. Okey, keadaan ni kita boleh tengok dekat kecerunan graf yang ke atas ni lebih besar daripada kecerunan yang kat bawah ni. Itu kecerunan hal laju awal tadi. Terusnya kita masuk pula untuk graf gerakan bagi objek yang bergerak melawan daya graviti. Okey, kita terus ke dia punya graf. Okey, kat sini apabila kita melontarkan sesuatu objek itu ke atas, iaitu bergerak melawan daya graviti, objek itu mesti akan bergerak dengan suatu masa hal laju. Okey, apabila objek tu makin ke atas, bila kita baling tu, dia akan makin ke atas kan. Okey, jadi hal laju objek tu akan makin berkurang. Jadi kecerunan graf hal laju masa adalah negatif. Tapi bila mana dia sampai pada ketinggian yang maksimum ataupun ketinggian yang tertentu, hal laju objek itu adalah sifar. Jadi bermakna objek itu akan berhenti sekejap pada ketinggian maksimum tersebut lah. Okey, bagi graf sesaran masa pula, bentuk dia lain sikit lah, tapi konsep dia sama je macam tadi. Okey, bila kita lontar objek itu ke atas dengan suatu hal laju, suatu masa hal laju. Dan bila dia ke atas dan mencapai ketinggian maksimum dia akan hal laju dia akan sifar. Maknanya dia akan berhenti seketika sebelum dia jatuh semula ke permukaan bumi. Terusnya kita beralih pula kepada eksperimen 11.2. Okey, jadi eksperimen ni kita boleh rujuk dalam buku teks sains tingkat 4, muka surat 244. Jadi kat sini eksperimen ni kita nak kaji yang masa yang akan diambil oleh objek yang jatuh bebas dan objek yang bukan jatuh bebas. Jadi
Pendek kata, bila kita buat eksperimen ni, kita akan dapatilah yang tepisan kertas yang jatuh dalam keadaan vacuum, masa dia tu akan lebih singkat berbanding tepisan kertas yang jatuh dalam keadaan yang ada udara. Jadi kenapa macam tu? Sebab tepisan kertas yang jatuh dalam keadaan yang ada udara, dia dipengaruhi oleh faktor lain, iaitu faktor rintangan udara. Okey, jadi tamatlah sudah saya punya perkongsian. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum.